Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Madam. Okey. Apa khabar semua? Waalaikumsalam, Madam. Terima kasih. Okay, apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, macam biasa kita akan mulakan dengan bacaan doa. Jadi saya persilakan Pak Adam untuk menyertai bacaan doa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Adam. Okey, baik, sebelum kita mulakan presentation, saya nak ambil attendance untuk pada petang ini. Okey, yang saya sedia maklum, hari ini Hafiz tak dapat datang. Arif dengan Razi lambat sedikit. Okey, jadi kalau ikutkan kelas kita sepatutnya ada 27 orang. Alright, tapi sekarang baru ada 24 termasuk saya. Okey, jadi mana-mana yang kongsi device tadi, nanti boleh bagi tahu. Okey, pertama sekali Nur Hazira binti Yusaini. Okey, Nur Nabihah. Saya, Madam. Alright, Nur Rashidah Izzati. Saya, Madam. Putri Nur Anatasha. Saya, Madam. Syafiqah Syamimi. Syafiqah ada? Syafiqah Syamimi? Syafiqah Syamimi. Okey, Syed Hafiz tak datang. Alia Nabila? Alia Nabila ada? Saya, Madam. Okey. Saya. Okey, baik. Alia Nabila ada. Okey, Muhammad Nakiuddin? Muhammad Nakiuddin ada? Nakil belum masuk kan? Okey. Nur Adin Khairina? Saya, Madam. Nur Aida Syafida? Saya, Madam. Nur Alia Natasha? Saya, Madam. Okey. Nur Fatihah Nafisa? Saya, Madam. Okey. Nurul Ashikin? Saya, Madam. Masuk, Razi belum masuk. Nurin Nadira? Madam. Okey. Nelly Nazura? Saya, Madam. Okey. Nur Asma Syazwani ada. Nur Husna Syahida? Saya, Madam. Okey. Nur Eliana? Saya, Madam. Okey. Nurul Jannah? Saya, Madam. Okey. Siti Nur Ain Ashikin? Saya, Madam. Okey. Wan Nurul Farisha? Saya, Madam. Okey. Azin Hafiz? Saya, Madam. Akmal Lutfi? Saya, Madam. Hakim Henry? Saya, Madam. Intan Mawaddah? Saya, Madam. Okay, Muhammad Adam ada. Okay, Muhammad Firdaus? Saya, Madam. Rashad Daniel? Saya, Madam. Okey, baik. Jadi hari ni, Nakudin dah masuk belum? Nakudin datang tak Nakudin? Nakudin belum masuk lagi. Razi dengan Arif belum masuk. Hafiz tak datang. Okey, so dah cukup. Okey, baik. Sebelum tu saya nak tanya, saya nak tahu siapa yang ada kat kampus ni sebab kita ada nak buat aktiviti pada hari Jumaat nanti. Jadi saya nak dapat maklumat siapa yang ada dekat dalam kampus. Okay. Siapa yang saya tanya panggil ni, bagi tangan dekat kampus ataupun tak. Okay, Nur Hazira ada tak? Nur Hazira ada kat kampus tak? Dia duduk rumah. Dan Hazira tak ada. Okay, Nur Nabiha? Kat rumah. Kat rumah juga. Okay, Nur Rashidah Izzati? Kat rumah.
Okay, Putri Nur Anatasha, kampus kan? Putri kat kampus. Okay, Syafiqah Syamimi? Kat rumah, madam. Okay. Cik Hafiz, Alia Nabila? Alia Nabila? Ada kat college. Dekat college. Okay, Miss Student tak masuk dia. Alin Sairina? Alin Sairina kat kampus ke kat rumah? Dekat kampus. Kampus. Okay, Aida Syafida? Ada kat kampus. Alright. Nur Alia Natasha? Ada kat kampus, madam. Alright. Fatihah Nafisa? Ada kat kampus, madam. Nurul Ashikin? Ada kat kampus, madam. Arif ada, Razif ada kan? Okay, Nurin Nadira? Kampus, madam. Okay, Nelly Nazura? Nelly kat Rumah, mana? madam. Kat rumah. Okay, Asma Syazwani? Kat rumah ke kat kampus? Rumah, madam. Rumah. Okay. Husna Syahida? Kat rumah, madam. Rumah. Eliana? Dekat rumah. Okay. Nurul Jannah? Dekat rumah. Okay. Siti Nur Ain Ashikin? Dekat rumah, madam. Okay. Wanirul Farisha? Kat rumah, madam. Azin Hafiz? Kat rumah, madam. Akmal Lutfi? Kat kampus. Kat kampus. Hakim kat kampus. Okay. Intan Mawadah? Kat kampus. Adam kampus. Firdaus? Berada di rumah. Okay. Rashad Daniel? Rashad Daniel berada kat mana? Mana Daniel? Okey, jadi ada 15 orang kat rumah, kelas kita ada 15 orang dekat kampus. Okey, untuk 15 orang yang kat kampus, time ni awak semua next time semua balik rumah ke akan stay dekat sini? Yang dekat college ni? Masih. Balik kan? Maksudnya yang ada sekarang ni nanti next time anda semua akan balik ke rumah, yang ada kat rumah yang akan datang ke sini, betul tak? Betul, madam. Betul. Okey. Jadi sebelum yang dah ada kat kampus ni balik ke rumah, memandangkan di semester last kelas kita. Okey, jadi hari Jumaat pagi ni, Jumaat ni berapa bulan? 10, 11, 12 bulan pagi Jumaat tu kita nak buat aktiviti tiada. Okey, jadi awak semua sudi ataupun tidak? Free ataupun tak? Free. Okay, free Gimana, madam? Tak adalah di luar dalam kampus je. Kita nak buat NVB. Kita nak buat aktiviti riadah di Padang Bola Tampang dan Futsal nanti. Okey, jadi 15 orang yang ada kat kampus ni, yang dah ada kat kampus untuk semester ni, saya mohon hari Jumaat pagi dalam pukul 7.30 pagi semua berkumpul kat Padang Court, kita nak buat aktiviti riadah bersama-sama. Sebab ni kita tak pernah ada kelas face to face, tak pernah jumpa lagi dekat kelas kan. Okey, jadi boleh tak pukul 7.30 pagi Jumaat ni semua berkumpul di Padang Bola Tampang, di Court Bola Tampang, boleh? Boleh, madam. Okey, boleh Okey, tapi saya tak dapat join sebab ada hal, nanti akan bergabung dengan kelas Bondesu. Okay, kelas Bondesu dengan kelas kita akan bergabung pada hari Jumaat pagi untuk buat aktiviti riadah dekat sana. Okey, jadi kelas kita ada 15 orang. Okey, saya akan lantik seorang untuk ambil kedatangan pada hari Jumaat tu. Sekejap saya tengok nama siapa yang ada lelaki ni. Firdaus tak ada kan? Adam sebagai ketua kerohanian ni boleh tak take attendance untuk hari Jumaat? Boleh, madam. Okey. Jadi nanti hari Jumaat, maknanya dah ada kat kampus 15 orang ni pada pukul 7.30 pagi boleh kumpul kat Padang Court, bergabung dengan kelas Bondesu untuk buat aktiviti. Nanti Bondesu dia dah plan aktiviti. Dia kata ada hamper lah apalah semua tu. Okey, so nanti semua boleh join sama-sama untuk buat aktiviti. Memandangkan lepas ni dah tak jumpa dah rakan sekelas kan. Kelas kita dah habis time ni. Yang belum ada kat kampus, yang masih kat rumah, kita akan buat aktiviti selepas naik cuti SEM nanti. Okay, so
tidak ada lah maksudnya yang dah ada sekarang dengan yang akan datang-datang, kita akan ada aktiviti bersemuka untuk kita kenal lah lebih mendekat dan lebih mendalam dengan rakan-rakan sekelas kita. Okey, jadi itu satu. Okey, settle. Faham tak semua tu? Berkaitan dengan aktiviti yang buat ni. Sampai pukul berapa, madam? Sekejap je, maybe dalam paling lewat pukul 10 macam tu habis kot. Sebab hari Jumaat tu saya kena pergi pejabat Pesuruhjaya Akuan. Okey, siapa? Kursi seorang je ke? Okey, yang lain ada urusan lain tak? Siapa lagi ada urusan selain daripada Putri? Semua okey kecuali Putri? Okey. Okey, jadi Adam akan ambil attendance untuk hari Jumaat pagi nanti dan akan bagi kat saya. Okey, itu satu. Settle lah kiranya. Kecuali Putri ada urusan lain. Okey, so nanti boleh pakai baju sukan, pakai kasut sukan. Kalau boleh bawa air, bawa payung, ada kata hujan kan. Alright, sebab makan minum semua kena sedia berat kan, kita tak sponsor makan minum. Alright, itu sahaja untuk keterangan berkaitan dengan aktiviti pada hari Jumaat nanti. Kemudian hari Jumaat malam pula, tadi Jumaat pagi. Hari Jumaat malam pula kita ada talk berkaitan dengan patriotism macam session lepas yang akan disampaikan oleh wakil daripada kursi Raja Melayu. Dr. Syamaiza dia akan bagi talk berkaitan dengan patriotism dan di mana anda semua akan ada assignment membuat video macam semester lepas. Tu nanti saya akan buka Facebook dan juga akan buka Google Meet. Maksudnya kelas kita dan juga kelas Bondesu akan bergabung dalam Google Meet tu untuk tonton bersama-sama talk berkenaan. Alright, then kemudian nanti macam biasa awak semua kena buat video refleksi. Okey, faham tak berkaitan dengan hari Jumaat malam punya aktiviti? Ada soalan tak untuk Jumaat malam punya aktiviti? Tak ada, madam. Okay, tak ada. Jadi ingat hari Jumaat pagi kita ada aktiviti bersemuka dekat Padang Kot. Dekat Kot Bola Tampar. Itu Jumaat pagi. Jumaat malam kita ada aktiviti secara online iaitu mendengar talk tentang patriotism di mana anda akan membuat video refleksi. Okey, itu assignment nanti video refleksi ni kira assignment anda tau selain daripada video resume. Alright, so settle untuk aktiviti Jumaat pagi dan juga aktiviti Jumaat malam. Okay, ada apa-apa soalan berkaitan dengan kedua-dua aktiviti ni? Ada soalan tak? Sebelum kita mulakan dengan presentation? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Arah, madam. Okay, bagus. Okay, jadi untuk presentation hari ini kita akan belajar ataupun kita akan mendengar perkongsian berkaitan dengan teori-teori counselling. Di mana ada dua teori yang akan dibentangkan iaitu teori REBT dan juga teori reality. Teori REBT akan dibentangkan oleh Putri Nur Anatasha dan juga Syafiqah Syamimi. Dan bagi teori reality akan dibentangkan oleh Muhammad Arif Jeffrey dan juga Fakur Razli Lutfi. Jadi kumpulan yang pertama, Putri Nur Anatasha dan juga Syafiqah Syamimi. Dah bersedia ke? Saya dah. Okay, Putri dah sedia, Syafiqah Syamimi? Dah, madam. Okey, jadi kita boleh mulakan presentation pada hari ini dengan tajuk REBT. Okey, semua boleh, saya minta semua fokus sebab tajuk teori ni dia lebih, orang kata lebih complicated sikit nak faham. Okey, so boleh dengar sama-sama, anda kata apa yang tak faham, boleh terus direct tanya kepada pembentang. Dan pembentang tak dapat jawab, nanti saya akan bantu. Okey, dipersilakan Putri dan juga Syafiqah Syamimi. Sekejap. Nampak? Okey, nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Natasha binti Muhammad Nasir bersama pasangan saya Syafiqah Syamimi binti Muhammad Abdul Ghani akan membentangkan tentang teori kaunseling iaitu teori REBT. Okey. Sebelum saya membentangkan isi kandungan tentang teori REBT ini, saya akan beritahu isi kandungannya terlebih dahulu, iaitu yang pertama, latar belakang, konsep utama terapi, mengapa dan bagaimana gangguan berlaku,
ciri-ciri kepercayaan yang tidak rasional, matlamat terapi, proses dan teknik peranan kaunselor dan klien, aplikasi RBT dalam kaunseling dan sumbangan dan limitasi. Okey. Tentang teori REBT ini, teori ini telah dicetus oleh seorang tokoh psikologi yang bernama Albert Ellis. Beliau lahir pada 27 September 1913 hingga 24 Julai 2007. Beliau lahir di Pittsburgh, Amerika Syarikat dan mempunyai kemahiran dalam khidmat kaunseling. Ellis ni dia mempunyai minat dalam psikologi ini dan akhirnya beliau mula mempraktikkan beberapa terapi, iaitu terapi perkahwinan, keluarga dan seks. Dan pada masa itu, Ellis percaya bahawa terapi psikoanalisis ini merupakan terapi yang mendalam dalam mengkaji tentang manusia. Tetapi apabila beliau mula membuat analisis dan analitika secara klasikal yang berdasarkan psikoterapi ini, beliau dapat simpulkan bahawa psikoanalisis ini, terapi psikoanalisis ini tidaklah begitu mendalam, dan hal ini telah membawa beliau untuk membuat kajian terhadap diri beliau sendiri kerana Ellis mempunyai fobia bercakap di khalayak ramai. Jadi Ellis mula cuba untuk bercakap di khalayak ramai seperti memikat wanita-wanita di khalayak ramai, tetapi gagal. Tapi Ellis dia tidak berputus asa, dia terus cuba untuk bercakap di khalayak ramai dan akhirnya apabila dia cuba lagi, akhirnya dia berjaya dan dia yakin untuk memberi ceramah di khalayak ramai. Okey. Konsep utama terapi. Konsep utama terapi iaitu pandangan terapi terhadap manusia. Menurut George, terapi ini berandaian bahawa manusia itu ialah penilai, perunding dan pengawal diri. Gangguan emosi dan tingkah laku ini akan bermula apabila manusia itu mula menganggap beberapa keutamaan seperti keinginan mereka untuk disayangi, keinginan mereka untuk diperakui sebagai seseorang yang berjaya, merupakan setiap keinginan tersebut mereka anggap sebagai keperluan yang utama. Dan bagi Corey, beliau berpendapat bahawa terapi ini berandaian manusia dilahirkan dengan keupayaan untuk berfikiran secara rasional dan tidak rasional. Di mana berfikir secara rasional dia sebagai contoh dia seseorang individu itu dia berupaya untuk menterjemahkan diri sendiri, dia sayang diri dia sendiri, dia berupaya untuk berkomunikasi, manakala fikiran secara tidak rasional pula seperti dia tidak mahu berfikir, dia berkecenderungan untuk merosakkan diri dia sendiri dan suka dengan perkara-perkara tahyul. Yang ketiga, beliau berpendapat bahawa REBT adalah berdasarkan kepada kepercayaan bahawa manusia perlu mengubah terhadap cara pemikiran mereka. Amin berpendapat bahawa manusia boleh memperbetulkan cara pemikiran tidak rasional mereka, dan baginya manusia ini dia dilahirkan dalam dunia yang tidak rasional, dan apabila mereka dilahirkan dalam dunia yang tidak rasional, manusia tersebut akan menjadi semakin tidak rasional sebab mereka sekarang berada dalam sistem kepercayaan mereka sendiri. Okey. Seterusnya, mengapa dan bagaimana gangguan berlaku? Lupa. Mengapa? Menurut Ellis, mengapa gangguan itu berlaku? Ianya disebabkan oleh pandangan dan pemikiran mereka sendiri terhadap sesuatu peristiwa.
Alice dapat mengenal pasti dua jenis perasaan yang tidak sesuai, iaitu perasaan positif dan perasaan negatif. Perasaan positif ini seperti didefinisikan sebagai kehebatan dan pemusuhan dalam tempoh jangka pendek yang menyebabkan manusia itu merasa bahawa dirinya itu hebat ya daripada orang lain, dan akhirnya akan menyebabkan dirinya sendiri mengalami kekecewaan. Dan perasaan negatif yang tidak sesuai itu pula bermaksud yang berkaitan dengan emosi seperti kemurungan, hilang harapan, kebimbangan, rasa kekurangan dan tiada konsep kendiri. REBT juga mendefinisikan bahawa tingkah laku yang tidak sesuai boleh menjadi gangguan terhadap hidup seseorang, sama ada dari segi pemikiran mereka yang semakin memburuk, yang semakin tidak rasional. Okay. Alice menghuraikan beberapa idea pemikiran yang tidak rasional seperti saya mesti disayangi, saya mesti membuktikan bahawa saya berkebolehan, apabila seseorang bertindak secara tidak adil dan tidak diingini, maka kita harus mengutuknya. Masa lampau adalah penting kerana ianya mempengaruhi hidup kita. Saya perlu berpandangan tidak baik sekiranya saya dikecewakan. Ini sememangnya kalau kita nak mengenal pasti seseorang itu mempunyai pemikiran yang tidak rasional, dalam setiap ayat yang mereka utarakan mesti ada perkataan mesti, harus atau patut. Ayat-ayat tersebut, perkataan-perkataan tersebut adalah mutlak bagi mereka. Okay. Bagaimana kita nak mengenal pasti pemikiran seseorang yang mengalami gangguan emosi? Kita akan menggunakan konsep bagaimana kita nak mengenal pasti seseorang yang mengalami pemikiran yang tidak rasional. Kita akan menggunakan konsep ABCDE, di mana A iaitu penggerak pengalaman atau peristiwa, faktor singkap dan tingkah laku yang dialami seseorang. Sebagai contoh, seseorang itu gagal dalam peperiksaan. Itu sebagai penggerak pengalaman. Itu adalah A. Yang kedua ialah B. Sistem kepercayaan yang dianuti oleh seseorang. Apabila dia gagal dalam peperiksaan tersebut, dia mula percaya bahawa dia itu bodoh, tidak pandai dan sebagainya. C iaitu hasil daripada penilaian B dan A dan pada akhirnya ditafsirkan. Disebabkan dia berfikir bahawa dia itu bodoh semua tu, dia mula rasa murung, kecewa, rasa rendah diri dan sebagainya. D, kaedah-kaedah untuk berhujah dan memperbetulkan sistem kepercayaan yang tidak rasional. Di mana ianya menyebabkan seseorang individu itu mengalami reaksi emosi yang tidak rasional. Contohnya, saya tidak mahu kamu menyebabkan saya mengalami kerugian besar dalam hidup saya. Hal itu mula-mula dia rasa macam pemikiran tidak rasional itu mula-mula dia naikkan, memberi semangat. Seseorang tersebut memberi semangat kepada dia, tetapi huraian seterusnya menyebabkan dia reaksi emosi dia menjadi tidak rasional. Dan akhir sekali E, berlaku apabila pemikiran atau perasaan menjadi normal, di mana pemikiran dan perasaan dia berangsur-angsur menjadi normal dan dia mula rasa positif. Contohnya, saya rasa gembira. Okey, seterusnya Syafiqah Syamimi. Okey, terima kasih Putri. Seterusnya, ciri-ciri kepercayaan yang tidak rasional. Yang pertama, ciri-cirinya adalah rasa malu yang teramat. Okey, klien ni cuba untuk memperbesarkan masalah dia atau melihat masalah dia dengan perasaan yang sedih dan sayu. Padahal sepatutnya klien tersebut tidak perlu pun untuk memperbesarkan masalah dia. Kadang-kadang masalah tu sangatlah senang untuk diurus, tetapi mereka rasa macam susah sangat nak handle sampai rasa distress. Okey, yang kedua, klien tersebut terlalu menuntut. Klien tersebut dia anggap satu perkara tu mesti dibuat olehnya dan harus berlaku. Okey, contoh
dia anggap yang dia ni tak boleh terlalu marah orang lah. Maksudnya dia kena jaga hati semua orang. Jadinya itu tak betul lah kalau kita ada rasa macam tak puas hati ataupun terlalu diri tu rasa selalu kena tindas. Jadinya kita kena luahkan ke orang tu. So kegagalan untuk mencapai apa yang dia inginkan akan timbul perasaan marah yang teramat pada diri dia sendiri. Okey, yang ketiga, klien tersebut merasa rendah diri yang teramat. Dia gemar untuk memperkecilkan kebolehan diri dan ciri-ciri ini boleh menyebabkan individu tersebut malu tanpa sebab dan kecewa yang tiada arah. Maksudnya dia ada kebolehan diri sendiri yang dia sendiri tahu yang dia boleh buat. Tetapi ada side diri dia yang lain rasa dia tak boleh pun untuk buat benda tu. Okey, yang keempat, mempunyai daya toleransi yang rendah dan lemah semangat atau tiada harapan. Okey, matlamat terapi. Matlamat untuk terapi ini, Corey, beliau mengatakan tujuan utama psikoterapis dalam terapi ini adalah untuk menunjukkan kepada klien bahawa pemikiran mereka merupakan punca utamanya terjadinya gangguan emosi. Maksudnya, dia orang punya pemikiran yang tidak betul, yang tidak wajar, yang mereka selalu fikirkan tu, itu adalah punca utama terjadinya gangguan emosi. Maksudnya di sini diri sendirilah yang membuat diri sendiri tekanan. Okey. Terapi ini bukan sahaja untuk menghapuskan masalah klien, tetapi untuk mendorong klien agar dapat menilai sendiri nilai dalam diri dia lah. Macam saya tadi. Okey, dalam maksud lain, tujuan utama proses terapi ini adalah untuk membebaskan dirinya daripada masalah-masalah yang tidak diluahkan kepada terapis. Maksudnya kita cuba rungkai semua tekanan yang dihadapi oleh klien. Jadinya dia boleh slow-slow untuk luahkanlah kepada terapis. Okay, proses terapeutik terapi rasional emotif tingkah laku merupakan suntikan penyembuhan pemikiran yang tidak rasional sama sekali kepada pemikiran yang rasional. Pemikiran yang tidak rasional ni maksudnya macam yang tidak wajar lah, pemikiran yang tidak perlu untuk klien tersebut berfikir. Maksudnya selalu berfikiran negatif terhadap diri sendiri. Okay, terapi ini membuat andaian bahawa manusia merupakan makhluk yang rasional dan gangguan emosi adalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional yang wujud dalam hidup seseorang yang telah dipelajari daripada ibu bapa, rakan dan masyarakat. Contohnya pemikiran yang tidak rasional daripada ibu bapa, rakan dan masyarakat, kita boleh tengok kepada contoh anak lelaki, ada sesetengah ibu bapa yang selalu menghalang anak lelaki dia untuk bawa kereta ke, macam memandu kereta ke mana-mana lah, walaupun setakat yang dekat-dekat saja. So dari situ dia akan rasa macam dia dikongkong lah, walaupun dia lelaki dan dah ada lesen dah pun. Jadinya di situ terdapatlah pemikiran tidak rasional tu wujud daripada ibu bapa dia sendiri. Okey. Dah. Okey. Proses dan teknik. Mula-mula REBT. Alice menerangkan bahawa REBT itu tidak mementingkan hubungan antara kaunselor dan klien. Beliau berfikir bahawa hubungan mesra antara kaunselor dan klien itu tidak penting, tetapi penglibatan antara kaunselor dan klien itu penting untuk membina hubungan yang baik sepanjang proses kaunseling dilakukan. Oleh itu, terdapat beberapa tahap atau proses asas dalam kaunseling REBT ini. Peringkat pertama, mengkategorikan masalah. Kaunselor perlu mengkategorikan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Dan peringkat kedua ialah mengenal pasti kepercayaan tidak rasional. Pada masa itu, kaunselor perlu mengenal pasti kepercayaan tidak rasional yang terdapat dalam diri klien tersebut, dan
mengenal pasti masalah utama hasil daripada kepercayaan pemikiran tidak rasional klien tersebut dan akhirnya membentuk matlamat melalui konsep konsep bentuk ABC, iaitu A ialah activating events, B ialah irrational beliefs and C ialah behavioral consequences. Selepas kaunselor buat konsep tersebut, bina konsep tersebut, kaunselor akan mengemukakan beberapa alternatif yang sesuai kepada klien dan alternatif tersebut akan menjadi matlamat akhir yang akan dicapai pada proses akhir kaunseling bersama klien. Peringkat ketiga, kaunselor akan membantu klien untuk celik akal dalam REBT ini, melalui REBT ini, di mana kaunselor akan memberitahu klien apa yang telah berlaku sepanjang proses kaunseling mereka dan akan memberi tunjuk ajar kepada klien tentang cara-cara untuk berfikiran secara positif dan daripada sentiasa berfikiran secara negatif, kerana berfikiran secara negatif itu dianggap sebagai pemikiran yang tidak rasional. Dan seterusnya peringkat keempat, kaunselor akan mengajar perkara rasional kepada klien, iaitu kaunselor akan cuba untuk bantu klien untuk bekerja keras dalam menangani masalah emosi tingkah laku yang dihadapi oleh klien tersebut, di mana proses ini melibatkan aktiviti yang membebaskan klien daripada pemikiran-pemikiran yang tidak rasional dan akan digantikan dengan pemikiran-pemikiran yang rasional dalam diri klien tersebut. Dan akhir sekali ialah peringkat yang kelima, iaitu kaunselor perlu mewujudkan pemikiran baru terhadap klien dengan memfokuskan kepada dua aspek, iaitu aktiviti mencabar dan aktiviti peneguhan. Aktiviti mencabar ini, kaunselor akan gunakan strategi kognitif, tingkah laku dan emotif untuk bantu klien untuk mewujudkan pemikiran yang baru. Dan aktiviti peneguhan ialah di mana kaunselor akan bantu klien untuk tetapkan pemikiran rasional tersebut dan mengelakkan klien tersebut dari terus mempunyai pemikiran yang tidak rasional. Okay. Dari segi disebabkan terapi ini dia memberi penekanan kepada hubungan antara aspek proses kognitif dan aspek emotif dan aspek tingkah laku. Di mana aspek kognitif, klien disuruh untuk berhujah mengenai kepercayaan-kepercayaan tidak rasional dan cuba membuktikannya. Iaitu kaunselor akan suruh klien untuk mengutarakan setiap pemikiran tidak rasional yang ada dalam pemikiran mereka dan cuba berikan bukti tentang kebenaran terhadap pemikiran mereka itu. Dari segi aspek emotif, penerimaan tanpa syarat, gambaran dan khayalan serta latihan-latihan yang mencabar. Dalam aspek ini, kaunselor akan menggalakkan klien untuk gunakan teknik-teknik dan tata cara seperti pelaziman operan, prinsip pengurusan kendiri dan aktiviti kerja-kerja rumah yang berbentuk aktiviti seperti latihan kemahiran, latihan asertif dan lain-lain lagi. Dan dari segi aspek tingkah laku, kaunselor akan membantu klien untuk gunakan aspek tingkah. Maafkan saya tertukar. Dari segi aspek emotif, penerimaan tanpa syarat, gambaran dan khayalan serta latihan-latihan mencabar, di mana terdapat kaunselor akan memberi latihan, akan beri gambaran kepada klien supaya dapat membantu klien untuk mengelakkan dia daripada mengalami pemikiran tidak
rasional itu. Dan aspek tingkah laku, klien digalakkan untuk menggunakan teknik-teknik dan tata cara tertentu seperti prinsip pengurusan kendiri, aktiviti kerja-kerja rumah seperti aktiviti yang berkaitan seperti latihan kemahiran, latihan asertif dan lain-lain lagi. Okey. Okey, seterusnya teknik RABT untuk aspek tingkah laku. Terapi rasional emotif tingkah laku, dia menggunakan banyak pendekatan secara tingkah laku. Ini termasuk teknik relaksasi, modeling dan prinsip pengurusan diri. Kebanyakan teknik tingkah laku dijadikan sebagai kerja rumah. Antaranya ialah aktiviti kerja rumah. Contohnya, klien tersebut ingin berhenti kerja. Jadinya terapis tersebut suruh klien untuk berhadapan dahulu dengan kritikan majikannya dan pada waktu yang sama mencabar pemikirannya mengenai itu. Kerana kadang-kala kita manusia, sebagai manusia, bila kita menghadapi kritikan daripada orang ramai, kita akan lebih maju jaya. Contoh, orang tu cakap kat kita yang kita banyak bisnes, tapi dia nampak kita ni macam kereta tetap yang sama, kita punya gaya hidup simple, tak macam orang kaya-kaya yang kita biasa tengok kat TV ke macam tu kan. Jadinya dia akan cakap engkau banyak bisnes pun tapi tak kaya-kaya, tak nampak pun macam perubahan diri kau ni yang bagus lah. Jadi kritikan yang sebegitu sememangnya akan jadikan manusia tersebut dia akan lebih keras. Jadinya sebab itulah terapis tersebut menyuruh klien untuk cuba mencabar pemikiran klien tersebut dengan kritikan itu. Okey, seterusnya teknik pengukuran dan hukuman. Contoh, klien ini malu untuk bercakap di hadapan ramai, malu untuk berdepan dengan manusia. Tetapi klien yang pemalu dapat bercakap dengan penuh keyakinan dengan orang lain, terapis akan memberinya hadiah lah, boleh beri hadiah kepada klien tersebut. Sebaliknya, klien yang gagal untuk melaksanakan tugas akan dihukum. Hal ini bila kita tengok, bila kita dapat hadiah daripada terapis, kita mesti akan rasa macam okey, kita akan nak buat lagi yang terbaik. Okey, seterusnya latihan kemahiran. Contohnya, bengkel kemahiran bersifat asertif berguna untuk klien yang malu dan suka untuk memenuhi keperluan mereka. Contohnya, bengkel kemahiran komunikasi, kemahiran temuduga kerja dan sosial. Boleh melengkapi terapi rasional emotif tingkah laku. Maksudnya, dia menghadiri latihan kemahiran lah untuk dia punya kemajuan diri. Okay. Peranan kaunselor. Kaunselor menunjukkan dan membuktikan kepada klien bahawa sistem kepercayaan klien itu tidak rasional. Kaunselor perlulah memberitahu dan membuktikan bahawa kepercayaan klien tersebut tidak rasional. Kepercayaan tersebut banyak dipengaruhi oleh perkataan seperti mesti, sepatutnya dan yang saya dah cakap sebelum ni. Klien tersebut dia rasa dia perlu buat sesuatu yang tak patut pun sebenarnya. Diharapkan cara ini boleh memberikan kefahaman kepada klien supaya dapat memisahkan kepercayaan yang tidak rasional itu kepada kepercayaan yang rasional. Untuk mencapai tujuan ini, kaunselor dia akan mencabar dan mengarah klien melibatkan diri dalam bentuk apa yang boleh kepercayaan tidak rasional yang ada di dalam diri dia. Okey, seterusnya peranan kaunselor yang kedua adalah kaunselor juga akan membawa klien ke satu tahap kesedaran bahawa masalah klien sebenarnya adalah berpunca daripada diri sendiri yang sentiasa mempercayai yang kepercayaan yang tidak logik dalam dirinya dan mempertahankan gangguan emosi dengan berfikir secara tidak logik. Seperti yang saya sudah bagi tahu tadi,
dia merasakan diri dia tu perlu menjadi hati semua orang lah. Ataupun contoh yang lain, klien tu perlu buat macam mana, dia perlu contohnya dia perlu jaga hati orang lah. Maksudnya dia terlalu menganggap dirinya kena, dia tak boleh sakitkan hati orang. Dia kena jaga je semua hati dia sendiri ditindas oleh orang lain. Dan dia tak perasan benda tu. Okay, seterusnya peranan kaunselor yang ketiga adalah berperanan membantu klien agar dapat memodifikasikan pemikiran dan meninggalkan sistem kepercayaan yang tidak rasional itu. Dalam situasi ini, kaunselor harus supaya dia memahami hubungan antara idea-idea yang menyalahkan diri dengan falsafah-falsafahnya yang tidak realistik yang mengarahkannya kepada proses penyalahan diri berbentuk lingkaran yang tidak berakhir. Maksudnya klien ni akan menyalahkan diri dia 100%. Dia sentiasa berfikir yang dia ni salah lah. Okay. At least beliau telah memberi satu gambaran tentang apa yang dilakukan oleh kaunselor yang menggunakan terapi rasional emotif tingkah laku, iaitu caranya adalah mengajak klien untuk berfikir tentang beberapa idea yang tidak rasional yang telah mengarahkan kepada gangguan tingkah laku. Yang kedua, dia menunjukkan klien bahawa pemikiran yang tidak logik itu sama sekali tidak betul. Yang ketiga, menunjukkan bahawa kepercayaan itu tidak memberikan manfaat langsung dan boleh mengakibatkan gangguan emosi dan tingkah laku pada masa depan klien itu. Yang seterusnya, menggunakan keanehan dan kelucuan untuk menghadapi pemikiran klien yang tidak rasional. Seterusnya, peranan klien. Yang pertama, klien dalam terapi adalah sebagai seorang pelajar. Maksud kat sini, klien tersebut perlu cuba untuk mendengar arahan terapis lah. Dia pun bekerjasama. Bila bekerjasama, mereka akan dapat hasil yang betul lah, hasil yang diinginkan. Dan psikoterapi dipandang sebagai satu proses reduktif klien, belajar bagaimana cara-cara untuk terapkan pemikiran yang logik sebagai satu cara penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Okey, yang seterusnya, klien mestilah celik akal untuk menyedari bahawa kepercayaan mereka tidak elok. Itulah yang menyebabkan emosi dan tingkah laku mereka terganggu. Yang seterusnya, klien harus menyedari dan menerima hakikat bahawa selagi dia sendiri tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk hapuskan yang tidak rasional dalam fikiran dia, jadi selagi itulah dia akan menghadapi masalah dalam hidup dia. Seterusnya, aplikasi terapi rasional emotif tingkah laku dalam kaunseling. Ada 4 aplikasi terapi ini, iaitu yang pertama, terapi individu. Terapi individu ni dilakukan secara bersama dan satu sesi dalam seminggu. Bagi klien yang mengalami gangguan emosi yang terlampau teruk akan menjalani terapi ini sehingga setahun. Okey, untuk terapi ringkas, dia dijalankan 1 hingga 10 sesi. Biasanya ia dilakukan kepada mereka yang tertekan kerana kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba akibat pengurangan kerja. Ia juga diaplikasikan apabila klien bersara daripada pekerjaan. Biasanya bersara dia akan lepas ni dia akan dapat duit daripada mana, macam mana teruskan kehidupan dia. Perlu kadang-kadang mereka juga perlukan nasihat daripada para terapis lah. Okey, yang ketiga, terapi keluarga. Terapi diaplikasikan untuk melihat gangguan keluarga dan dapat dipertanggungjawabkan kepada tingkah laku yang menjadi penyebab gangguan kepada keluarga. Yang keempat, terapi perkahwinan. Dalam terapi ini, kedua-dua pasangan harus berjumpalah pada masa yang sama dan ditetapkan. Maksudnya kedua-dua pasangan lelaki dan perempuan kena datang pada sesi terapi itu supaya masalah mereka dapat dirungkai. Seterusnya,
Baiklah, dalam REBT ini terdapat sumbangan dan limitasi. Sumbangannya ialah yang dapat mengatasi pelbagai masalah yang berkaitan dengan pemikiran, tingkah laku dan emosi seseorang, terutamanya kepada remaja pada masa kini. Dan limitasinya ialah REBT tidak memberi penekanan kepada perasaan dan di mana REBT ini hanya memfokuskan kepada pemikiran sahaja dan ianya tidak memberi penekanan kepada perasaan klien itu sendiri kerana itu saja. Kaunselor berasa bosan dalam memberi kaunseling kerana kaunselor akan mengulang perkara yang sama sepanjang proses kaunseling itu berlaku. Dan yang ketiga, tidak sesuai untuk klien yang tidak berfikir secara logik. Kerana apabila klien itu tidak berupaya untuk berfikir secara logik, maka teori REBT ini tidak dapat dijalankan. Okey, ini merupakan video secara ringkas tentang teori REBT. Sekejap. Dengar ke? Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Puteri Nur Anastasia dan juga Syafiqah Syamimi di atas pembentangannya. Ia bertajuk REBT iaitu Teori Rational Emotive Behavior Therapy. Okey, ada apa-apa soalan daripada atas kelas? Ada soalan tak? Sebelum saya soal. Tak ada, madam. Okey. Tak ada. Okey. Okey, jadi untuk pembentangan pada hari ini yang bertajuk REBT, saya ucapkan tahniah kepada Puteri Nur Anastasia dan juga Syafiqah Syamimi kerana nampak bersedia, kerana nampak nampak jelas tentang apa yang disampaikan. Okey, sedikit komen. Okey, apa yang saya boleh katakan, slide yang telah disediakan sangat cantik. Kemudian yang menarik, dia sediakan isi kandungan pada permulaan. Jadi kita bersedia, kita alert dengan apa yang akan disampaikan, apa yang dikongsikan. Itu satu kaedah yang sangat sangat menarik lah, di mana cara dia nak bagi audiens faham apa yang dia akan sampaikan. Dia dah bagi tahu dah isi kandungan apa poin-poin yang akan disampaikan. Okey, itu satu cara yang menarik. Kemudian kedua isi kandungan. Yang ketiga ialah banyak maklumat disampaikan. Okey, jadi slide dia banyak maklumat disampaikan, banyak pengetahuan baru yang kita peroleh. Kemudian ada juga sedikit video yang dikongsikan menarik. Kemudian penyampaian daripada Puteri Nur Anastasia dan juga Syafiqah Syamimi, ayatnya teratur, huraian jelas, ada contoh. Cuma sedikit typo, macam tadi kan, patutnya datang tapi typo jadi dating. So ada beberapa ayat typo, kena check balik. Okay, so far untuk keseluruhan slide, keseluruhan presentation sangat memuaskan, sangat baik dan sangat bagus. Saya ucapkan tahniah kepada Puteri Nur Anastasia dan juga Syafiqah Syamimi. Okey, hari ini telah dibentangkan tentang teori REBT. Sebelum kita pergi kepada teori realiti, saya bagi recap lah kita punya rumusan untuk teori REBT. Okey, teori REBT nama penuh dia, teori REBT, R rational, E emotive, B behavior, T terapi, iaitu teori rational emotive terapi berkaitan dengan emotif, kita punya behavior, tingkah laku dan juga kognitif pemikiran kita.
Okey, secara umumnya REBT ni dia berkaitan dengan kepercayaan yang tidak rasional. Okey, bila klien ada kepercayaan yang tidak rasional, kaunselor akan bantu klien dalam sesi kaunseling dengan menggunakan REBT untuk ubah kepada pemikiran yang lebih rasional. Alright? Sebab tu kita ada teknik, ada proses, ada peringkat-peringkat yang telah dinyatakan tadi. Okey, contoh ada klien kata saya mesti disayangi. Kalau fikir secara logik, kita yang rasional, kita yang logik, kita yang waras ni mesti. Tak semesti sepatutnya kan. Ada je orang yang tak suka kita buat baik macam mana pun akan ada orang yang tak suka kita kan. Okay, ataupun dia kata saya mesti dapat apa yang saya nak. Apa yang dia nak tu dia mesti dapat. Okay, so secara logik, secara rasionalnya, kita kat hidup kat dunia ni kadang-kadang apa yang kita nak tu tak dapat. Kan, apa yang kita tak nak tu kan kita dapat. Jadi kita kena bersedia ataupun kita kena ada satu kata perception yang mana kita kena bersyukur. Apa yang kita ada tu kita kena bersyukur. Sebab tu tadi kita kena ubah pemikiran klien yang tak rasional ya, mesti, harus, wajib. Kita kena ubah kepada yang lebih rasional. Okay, tadi dia terangkan tentang model-model ataupun peringkat ataupun proses macam mana kita nak menggunakan REBT dalam sesi counselling. Okey, tadi model ABCDE tu dah dinyatakan. Cumanya lebih menarik kalau Putri dan juga Syafiqah Syamimi dapat pindahkan dalam bentuk mind map. Sebab ni kalau kita dalam mind map kita lebih jelas, kita lebih faham sebab dia lebih ringkas untuk kita faham. Kalau ayat yang banyak tu macam susah sikit lah kalau siapa-siapa yang bukan background counselling nak faham. Okey, jadi saya kongsikan sedikit. Okey, boleh nampak tak slide ni? Boleh madam. Okey, ni ialah teori REBT, model dalam teori REBT. Kita panggil sebagai model ABC. Okey, dalam model ABC ni kita ada A, B, C, D, E, F. Okey, macam mana pergerakan daripada A sampai F ni? Okey, kita akan mula pada huruf A. Okey, kita akan mula pada A dan akan berakhir kepada F. Okey, dalam sesi counselling, kita boleh gunakan model ini dalam membantu klien. Okay, siapa-siapa kaunselor ataupun terapis yang menggunakan teori REBT, dia boleh menggunakan proses ABCDEF ni. Okey, macam mana kita nak menggunakan proses ini? Okay, pertama sekali ialah A. A ialah activating event. Okey, apa punca kejadian ataupun peristiwa yang mencetuskan kepercayaan yang tak rasional tu? Sebagai contoh, katakanlah kita kehilangan orang tersayang. Tak kisahlah ibu bapa ke, adik-beradik ke, sahabat kan. Kita kehilangan mereka yang kita sayang. Okay, itu merupakan activating event, aktiviti ataupun peristiwa yang mencetuskan kepercayaan tak rasional kita. Okey, so kita katakan A ni sebagai contoh hal kematian, peristiwa kematian. Okey, kita bergerak kepada B. B, belief. Okey, di mana belief ni kepercayaan tentang peristiwa tersebut. Okey, so dia percaya yang dia rasa tak gembira bila dia kehilangan orang yang disayang. Contoh, dia rasa sedih bila ayah dia dah tak ada, mak dia tak ada. Dia rasa hidup dia tak bermakna bila orang yang dia sayang tu dah tak ada kat dunia ni, dia rasa hidup dia tu kosong. Lebih baik dia mati. Itu merupakan kepercayaan yang tak rasional. Yang tak rasional yang dia ada. Okey. Kemudian kita bergerak kepada C. C ialah emotional behavior consequence. Itu kesan kepada emosi dia ataupun behavior, tingkah laku dia. Sebagai contoh tadi, okay, activating event, kematian. Okay, dia kematian ahli keluarga. Kepercayaan dia belief, dia percaya bahawa hidup dia tak bermakna dah bila ahli keluarga dia tak ada. Kemudian dia pergi kepada C, emotional. Apa yang jadi kesan kepada emosi ataupun tingkah laku dia jadi murung. Dia tak nak makan, tak nak tidur, tak nak bercakap dengan orang, duduk dalam bilik. Itu merupakan kesan-kesan daripada kepercayaan dia. Jadi kat sini, tugas kaunselor ialah untuk ubah dia punya belief. Itu kepercayaan dia. Dengan cara disrupting intervention. Kat sinilah kaunselor kena dispute, kena provoke sikit kepercayaan klien tu. Kat sinilah akan berlakunya perdebatan yang mencabar supaya kaunselor dapat bantu ubah pemikiran ataupun kepercayaan tak rasional klien tadi. Okey, kaunselor kena pasti apakah kepercayaan yang dia tak percaya tu. Apa kepercayaan yang tak rasional dia tu. Okey, kat situlah kita akan ada perdebatan. Okey, kat situlah kita akan provoke, kita akan ajukan soalan-soalan kepada klien. Alright, contoh macam dia kata,
hidup dia tak bermakna kan bila ahli keluarga dia tak ada. Okey, antara contoh-contoh soalan yang kita boleh nyatakan, okey, apa makna ahli keluarga dalam hidup dia? Okey. Kemudian ajukan lagi soalan. Kita akan ajukan soalan sampai dia celik akal. Celik akal tu maksudnya dia tersedar. Okay, sebenarnya apa yang dia percaya, apa yang dia fikir selama ni benda yang tak patut. Alright. So bila kita dah selesai kepada disrupt, kita dah dispute dia, kita dah ubah pemikiran dia, kepercayaan dia ni, akan dah pergi kepada E, iaitu effect. Apa effect dia? Akan timbullah kepercayaan baru yang menggantikan pemikiran tak rasional tadi. Kalau sebelum ni dia kata, okay, saya percaya bila ahli keluarga saya dah tak ada ni, dah meninggal semua, hidup saya dah tak bermakna, hidup saya dah kosong. Okay, bila kita dah dispute, kita dah provoke, kita dah bincang sama-sama, pemikiran dia dah berubah jadi pemikiran lebih rasional, lebih logik, akan timbullah satu pemikiran yang wajar, iaitu dia percaya bahawa sebenarnya setiap yang hidup kat dunia ni, tak kisahlah manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, akan mati. Tak ada yang kekal kat dunia ni. Jadi bila dia dah ada kepercayaan baru di mana dinyatakan sebenarnya kalau sebelum ni hidup dia tak bermakna, kalau dia kehilangan orang sayang, diubah kepada bahawa sebenarnya setiap yang hidup ni akan mati. Ini merupakan E, effect, kepercayaan baru. Dan akan lahirlah F, iaitu new feeling. Dia akan rasa lebih tenang, dia akan redha dengan kehilangan yang kehilangan orang tersayang tu. Dia akan lebih lebih boleh bergerakkan harapan, boleh berfikiran lebih wajar, boleh menjadi lebih positif. Okey, tu bagaimana A, B, C, D, E, F ni berlaku dalam proses REBT. Ni tadi usia diterangkan, cumanya kalau kita terjemahkan dalam bentuk mind map ni, kita lebih nampak lah. Okay, ingat, A tadi activity event, peristiwa yang mencetuskan kepercayaan yang tak rasional tu. Kemudian B ialah kepercayaan yang tak rasional tu. C ialah kesan kepada emosi dan tingkah laku dia. Dan kat sini lah B ni lah kaunselor perlu bantu untuk ubah daripada tak rasional kepada rasional dengan menggunakan D, disruptive intervention. Kita akan dispute, kita akan berdebat ataupun berbincang. Kemudian bila dah selesai, dah ubah daripada pemikiran tak rasional ke rasional, akan berlaku E, effect, iaitu pemikiran baru, kepercayaan baru. Dan terlahirlah F, iaitu new feeling. Dia akan lebih rasa gembira, lebih rasa tenang, lebih rasa positif. Okey. Okey, jelas tak apa yang saya sampaikan tadi? Jelas tak? Jelas, Madam. Yes, madam. Okey, baik. Jadi secara umumnya REBT ni disebabkan oleh pandangan terhadap sesuatu peristiwa. Macam mana kita pandang satu peristiwa tu? Contoh tadi peristiwa kematian. Macam mana kita pandang dari segi yang baik ataupun buruk? Adakah negatif ataupun positif? Sehingga terlahirlah perasaan yang positif ataupun negatif. Sama ada kalau positif, contoh kita redha, kita terima, kita berasa tenang, ataupun negatif, kita rasa kehilangan keamat, kita rasa murung, kita rasa hidup ni dah tak ada makna. Dan seandainya kepercayaan kita ni tak rasional, bila kepercayaan tak rasional ni dia akan melahirkan pemikiran tak rasional secara automatiknya. Kemudian bila fikiran kita tak rasional, emosi kita pun dia tak rasional. Fikiran kita rasa macam, okey aku tak berguna. Jadi emosi kita jadi apa? Kita rasa kecewa dengan diri kita, kita rasa sedih dengan diri kita. Dan tingkah laku kita pun akan jadi tak rasional. Contohnya kita tak nak buat assignment, tak nak datang kelas, tak nak jaga diri. Sebab tu pentingnya perkaitan antara pemikiran, emosi dan tingkah laku. Ketiga-tiga ni kena stabil, kena positif. Kalau ada salah satu short ataupun salah satu terganggu, dia akan mengganggu kesihatan mental dan fizikal anda semua. Alright, boleh faham? Faham, Madam. Okey, baik. Okey, untuk seterusnya kita akan pergi kepada teori reality yang akan disampaikan oleh Arif dan juga Fakhur Razi Lutfi. Arif dan Fakhur Razi dah bersedia? Ya, madam. Okey, kita akan teruskan kepada teori reality. Dipersilakan Muhammad Arif dan juga Fakhur Razi Lutfi.
Boleh nampak apa ke? Ke tak nampak apa? Ke tak full screen? Tak full screen. Tak full screen. Okay, sekejap. Sekarang full screen. Okay, dah full screen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Madam Aina dan rakan-rakan peer saya sekalian. Kumpulan saya pada hari ini akan membentangkan tentang teori kaunseling, teori realiti. Dalam kumpulan saya terdiri daripada saya, Muhammad Arif bin Jeffrey dan juga Muhammad Fakhur Razi Lutfi. Baiklah, saya teruskan dengan penerangan teori realiti. Teori realiti berasal daripada teori pemilihan yang melihat manusia sebagai individu yang mampu menentukan hidup diri sendiri. Manusia dianggap sebagai seorang yang berautonomi dan mampu membuat pilihan serta bertanggungjawab untuk mengawal tindakan diri sendiri. Menurut terapi realiti, kita sentiasa berusaha untuk memenuhi keperluan psikologi diri sendiri. Oleh itu, terapi realiti akan membantu kita untuk memenuhi keperluan ini dengan berlandaskan realiti. Ini adalah sedikit gambaran keseluruhan teori realiti. Sedikit penerangan untuk pengasas teori realiti. Pengasas teori realiti diasaskan oleh William Glasser. Pekerjaan beliau adalah Doktor Psikologi Klinikal dan beliau lahir pada 11 Mei 1925 di Cleveland, Ohio, California. Pada mulanya, terapi realiti bermula apabila beliau tidak berpuas hati dengan kaedah psikiatri psikoanalisis yang dipelajarinya di Veteran Administration Brentwood Hospital dan University of California di Los Angeles. Beliau juga tidak bersetuju dengan pendapat bahawa masalah manusia disebabkan oleh orang lain dan dianggap sebagai mangsa keadaan. Oleh itu, beliau mula memfokuskan kepada masa kini dan mendorong klien untuk mengakui tanggungjawab diri terhadap apa yang mereka lakukan, melakukan perubahan dan mengelakkan pergantungan kepada orang lain. Teori realiti ini banyak menyumbang dalam bidang kaunseling, khususnya dalam konteks pendidikan di luar negara. Pada awal tahun 1960-an, Glasser telah mengaplikasikan prinsip terapi realiti untuk dibangunkan di sekolah. Beliau sangat aktif bergiat dalam bidang pendidikan pada tahun 1990. Terapi ini amat praktikal digunakan di sekolah dan institusi pendidikan. Pada tahun 1965, Glasser dilantik menjadi konsultan di Sekolah Ventura, sebuah institusi di bawah penyelidikan California Youth Authority. Jadi, kita teruskan dengan pandangan tentang sifat semula jadi manusia. Teori realiti percaya bahawa manusia dimotivasikan oleh dorongan masa kini dan bukannya kejadian lampau, lekatan atau rangsangan luar. Setiap individu mempunyai tenaga perkembangan dan kesihatan yang dimanifestasi pada dua tahap. Yang tahap pertama, fisiologikal. Fisiologikal lebih kepada keperluan hidup dan keperluan diri sendiri, seperti makanan, tempat tinggal dan lain-lain. Tahap kedua pula ialah psikologik. Psikologik lebih kepada keadaan emosi dan perasaan dalaman seperti perasaan memiliki dan dimiliki oleh sesuatu dan perasaan memiliki sesuatu seperti kebebasan dan keseronokan.
Matlamat terapi realiti ini adalah untuk membantu klien memenuhi kehendaknya dan menjadi lebih kuat dari segi emosi serta bertindak dengan lebih rasional. Matlamat lain terapi ini ialah untuk membantu klien mencapai autonomi dan kematangan agar dia mendapat melepaskan sokongan sekitaran dan mengganti dengan sokongan dalam. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada Muhammad Fakhrul Razi. Hello? Dengar? Hello sangat Razi. Slow sekejap. Jadi saya akan teruskan dengan peranan kaunselor. Peranan kaunselor ni adalah untuk kaunselor terapi realiti berperanan sebagai guru yang aktif semasa sesi untuk membantu klien membentuk pelan perubahan, memberi pilihan atau cadangan serta membimbing klien mencapai keperluan. Jadi kat sini saya ada pecahkan kepada beberapa peperanan kaunselor iaitu mewujudkan hubungan terapeutik, fokus kepada tingkah laku perlakuannya, dapatkan komitmen klien dan juga enggan menerima alasan klien. Jadi sehubungan dengan itu, sebagai kaunselor realiti, anda perlulah mengamalkan kemahiran melayan ataupun dalam bahasa lainnya attending behaviours berdasarkan konsep semasa membantu klien. Jadi antara 4 yang saya tunjukkan ni, konsep ini diperkenalkan sebagai garis panduan tingkah laku kaunselor di dalam sesi kaunseling realiti. Jadi yang slide seterusnya, Rek. Ni adalah proses terapi. Melalui terapi realiti, kita sebagai kaunselor boleh membantu klien untuk menilai semula perjalanan hidupnya dan memikirkan alternatif yang lebih sesuai untuk memenuhi keperluan diri serta melaksanakannya. Jadi dekat situ saya tulis sebelum terapi dijalankan, konsep WDEP yang diasaskan oleh Full Boarding pada tahun 1991 mesti difahami terlebih dahulu. Dan dia ada akronim yang WDEP iaitu W untuk wants, D doing and direction, E evaluation, P plan and action. Yang wants tu ialah maksud dia untuk meneroka kehendak, keperluan dan juga persepsi. Doing and direction ialah untuk melihat tingkah laku dan arah tujuan tindakan. E evaluation untuk menjalankan penilaian kendiri. Plan and action adalah untuk merancang dan melaksanakan pelan tindakan. Dan juga sesi terapi kaunseling ini sering dijalankan sekurang-kurangnya 4 kali ataupun lebih. Antara teknik-teknik untuk kaunseling ialah membina suasana yang sesuai. Sebagai contoh, sebelum anda dapat menggunakan prosedur yang saya katakan tadi, WDEP, anda perlulah memahami dan menyediakan suasana atau persekitaran psikologi yang sesuai. Perhubungan kaunseling realiti perlu berlandaskan kepercayaan klien terhadap kaunselor dan juga proses kaunseling. Seterusnya ialah elakkan untuk menilai dalam sesi kaunseling tersebut. Sebagai contoh, kaunselor tidak boleh menghukum klien kerana tingkah laku moralnya yang bertentang dengan norma budaya. Selain itu, kaunselor juga perlulah menggunakan humor. Sebagai contoh, kaunselor tu boleh menggunakan lawak jenaka untuk meningkatkan kualiti kaunseling terapi realiti supaya suasana kaunseling tu dia tidaklah terlalu mendap dan boleh menceriakan klien tersebut. Seterusnya, ulangan soalan dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, kalau kita jadi kaunselor, kita tanya balik kepada klien kita tu, apabila seseorang ataupun anda membuat perkara tersebut, adakah anda rasa okey? Ataupun sebaliknya,
Jadi kita perlulah mendapatkan jawapan daripada klien supaya kita dapat memahami masalah klien tersebut dan mencari solusi yang lebih terbaik untuk disampaikan kepada klien. Dan terakhir sekali ialah benarkan kesenyapan. Dia tidak mengapa. Ini contoh kita cakap dekat klien tu lah. Tidak mengapa. Puan ambillah masa sedikit untuk bertenang. Saya akan berada di sini untuk mendengar apabila puan bersedia. Jadi kalau dengan cara ni kita tak boleh terlalu paksa klien untuk meluahkan masalah dia dengan tergesa-gesa. Jadi kita boleh bagi dia masa untuk dia tenangkan diri dan luahkan masalah dia kepada kita. Next. Dan ini ialah kelebihan dan kelemahan teori. Sebagai contohnya, memenuhi kehendak diri sendiri tanpa mengganggu pencapaian kehendak ahli keluarga lain. Seterusnya, merubah persepsi ahli keluarga agar tidak menjadi terlalu meletakkan syarat dalam perhubungan kekeluargaan. Yang ketiga ialah mengajak ahli keluarga menggunakan masa kualiti dengan lebih efektif. Dan yang terakhir ialah mengubah dan memperbaiki tingkah laku masing-masing, terutamanya cara tingkah laku semasa berhubungan antara satu sama lain. Terapi realiti juga sesuai digunakan untuk kaunseling keluarga kerana ia berasaskan teori kawalan. Ini juga menurut Will Boulding tadi pada 1988, terapi realiti boleh membantu ahli keluarga dari beberapa aspek seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Rasanya ada video kan adik? Ada. Ni video untuk korang tengok-tengok lah. Sila. Ini sedikit video ringkasan untuk teori realiti. Boleh dengar apa-apa ke? Tak ada suara doang. Tak dengar suara? Macam mana Therapy. Razi, Tak ada suara ke? tak ada tapi Dah dengar. Tu okey je. boleh je. Dah dengar dah. Tadi naikkan volume dah dengar. Hi there, and welcome to another episode of Theories in Counseling. Today, our topic is reality therapy. So you're probably thinking, why so many different theories? Well, theories are approaches to how problems develop and how those problems can be solved. According to William Glasser, the founder of reality therapy, human problems are a result of choice behaviors. Glasser believes that all humans have 5 genetically encoded basic needs, otherwise known as choice theory. He believed that our purpose in life is to fulfill these needs, and when they are not being met, it affects our behaviors and relationships. Much like Maslow's hierarchy of needs, Glasser's 5 basic needs include survival, independence, fun, love, and power. Makes sense, right? Glasser believed we all possess a quality world. Our quality world consists of images or memories of the people, places, or experiences that best fulfill our 5 basic needs. It is unique to each person and is their ultimate motivation in life. The major goals of reality therapy include behavior modification, enhanced living, improved relationships, and better decision-making skills. A therapist will follow 4 key procedures to achieve the best results. These steps are known as the WDEP system. This acronym stands for wants, direction, evaluate, and plan. Curious as to see how the WDEP system is put to use? Well, let's explore an assessment tool used in reality therapy. Together, the therapist and client will fill out this worksheet to determine the client's treatment plan, with questions like, what do you want from counseling? And what is your current level of commitment to making this change? These 4 steps ensure the commitment of the client to the treatment. Fun fact, Glasser believed we are social creatures that need to give and receive love. Now, let's discuss the do's and don'ts of reality therapy. Only discuss the problems of which the client can control.
The therapist is the client's biggest advocate. Be sure to assess total behavior, that's acting, thinking, feeling, and physiology. Finally, the better the clients are able to connect with people in their lives, the happier they shall be. Now, do not let your clients make excuses or blame others. Never give up on your client or let them give up on themselves. Never punish your client for their choices. And finally, stay focused on the present and the future. Since reality therapy has a strong emphasis on maintaining healthy relationships, Leslie developed a list of habits that can either help or harm your relationships. Take a look. Are you guilty of any of the 7 deadly habits? Next, we will discuss how you become an effective reality therapist. Like all therapeutic techniques, these will take practice, but they are action-oriented methods that produce behavior-changing results. Reality therapy relies on structure and planning. Your goal is to have time limits and clear expectations. A signed contract reinforces the commitment of the client, while skillful questioning is used to evaluate current behavior by asking direct questions. The therapist will also emphasize choice by reframing language. For example, if the client says, "When I get angry," the therapist will instruct them to say, "When I am angering myself," instead. This emphasizes personal responsibility for total behavior. Another technique used is encouraging positive addictions, such as hobbies. Well, there you have it. That's all. See you next time on Theories in Counseling. To learn more about how reality therapy is used, watch the video below. Created using Powtoon. Baiklah. Itu saja daripada kami. Terima kasih kerana memberi masa untuk mendengar presentation kami. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Arif. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Arif Zafri dan juga Fakul Razif Lutfi di atas pembentangannya bertajuk berkaitan dengan teori reality. Okey, komen untuk presentation pada hari ini. Okey, untuk group Arif dan juga Razi. Okey, macam tadi ada isi kandungan. Okey, untuk sebelum first sekali kan, sebelum dia explain banyak panjang tu, isi kandungan dinyatakan. Okey, apa yang akan disampaikan. Okey, bagus. Kemudian setiap slide ada huraian. Okey, ada contoh. Kemudian ada sedikit typo sikit, tu nanti kita betulkan. Kemudian slide ni ringkas dan juga ada video yang menarik dan sangat informatif. Video tu dah merampuni secara keseluruhan apa berkaitan teori reality. Alright, good. Okay, untuk teori reality, awak semua kena faham. Teori reality ini berkaitan dengan tanggungjawab klien. Andai kata klien tu tak nak bagi komitmen, klien tu tak nak berusaha untuk memperbaiki masalah dia, sesi itu akan jadi sia-sia. Alright, so dalam teori reality ni dia menekankan tentang tanggungjawab klien. Klien itu bertanggungjawab untuk memilih alternatif dan juga melaksanakan alternatif dalam menyelesaikan masalah dia. Dalam sesi counselling kita akan bincang apa plan-plan semua tu, kita akan bimbing. Tapi yang melaksanakan tu klien. Jadi keberhasilan ataupun kejayaan sesi counselling itu bergantung kepada klien tersebut. Okey, dalam sisi counselling teori reality telah dinyatakan ada dia punya step, proses, teknik. Okey, tadi Arif dan juga Razi dah share tentang berkaitan WDEP. Okey, WDEP ini merupakan teknik dalam teori reality. Okey, sebab apa teori ini banyak digunakan di setting sekolah, setting hospital, setting universiti, sebab ni dia jelas, ada step, kita nampak. Dan juga sesi dia tak perlu berlaku dalam jangka masa yang lebih daripada 5 sesi. Kalau 5 sesi pun kita dah mencukupi. Sebab apa, kita dah ada proses, kita dah ada prosedur yang perlu kita ikut. Okey, pertama sekali untuk WDEP ni, W ialah wants, iaitu apa yang kita nak dalam sesi counselling ni. Klien nak settlekan apa? Apa matlamat sesi counselling yang klien nak capai? Kita sebagai counselor, kita tanya kepada klien. Dalam sesi ni apa yang dia nak settlekan? Dia cerita masalah-masalah dia kan? Apa yang dia nak ubah? Apa yang dia nak settlekan? Kemudian bila dia dah capai, dia dah tetapkan apa matlamat yang dia nak capai, apa matlamat yang dia nak ubah, kita pergi kepada D, iaitu doing and direction.
Itu what are you doing? Apa yang klien dah buat dalam dia nak menyelesaikan masalah dia tu. Kita tanya. Okay, apa dia buat? Contoh dia kata masalah dia, dia rasa macam, contoh masalah, dikatakanlah dia ada masalah dari segi pengurusan keuangan kan, duit tak cukup, kemudian duit tak cukup pula, hutang kawan, hutang ramai orang, hutang tak bayar. Jadi apa yang dia dah buat? Doing and direction. Tanya apa yang dia dah buat? Ada tak buat saving? Ada tak buat plan perbelanjaan, rancangan perbelanjaan, ada tak buat? Okay. Dia tanya dia apa yang dia dah buat. E ialah evaluation. Okay. Adakah apa yang dia buat tu semua tadi tu, adakah memberi dia manfaat ataupun memberi dia dalam menyelesaikan masalah? Adakah membantu dalam menyelesaikan masalah? Contoh kalau dia kata apa yang dia buat tu sebenarnya tak bagi apa-apa perubahan pun, tak ada apa-apa kesan pun. Okay, so mesti ada something wrong dalam dia punya tindakan yang menyebabkan dia tak capai matlamat dia. Kemudian bila kita dah evaluate apa yang dia dah buat, apa yang dia dah laksanakan dalam menyelesaikan masalah dia, kita tengok pro and cons, maksudnya kita tengok positif dan negatif tindakan dia tu. Adakah apa yang dia buat tu semua tu bagus ataupun adakah tindakan tu ada tak bagus. Kemudian kita pergi kepada P, planning. Kita cuba berbincang, kaunselor dengan klien ni dia akan berbincang bersama-sama, akan buat plan tindakan ataupun kita panggil plan rancangan untuk bantu klien tu. Okey, kita step by step untuk masalah kewangan ni, apa yang kita boleh plan. Pastikan planning alternatif itu dibincang bersama klien, kemudian klien tu setuju dengan alternatif tersebut dan klien bersedia untuk melaksanakan alternatif tersebut. Kalau tak nanti jadi macam semang-semang kosong je, macam plan-plan angan-angan kosong je. Sebab itulah pentingnya planning ni. Sebab planning ni akan menggerakkan klien untuk capaikan goals dia tadi. Okey, dalam kita merancang plan tadi, kita ada strategi. Kita panggil dia punya akronim SAMIC, SAMIC. Okey, dalam planning, S yang pertama ialah simple. Pastikan alternatif ataupun plan tindakan itu mudah untuk difaham dan juga spesifik. Jangan terlalu umum, jangan terlalu rawak ataupun abstrak. Benda yang kita rasa macam susah nak buat. Pastikan plan tu plan yang simple yang kita boleh buat. Kemudian A ialah attainable. Itu kita boleh capai, kita boleh lakukan. Kita ada motivasi untuk bergerak, untuk bertindak. Kemudian M, measurable. Okay. Adakah tindakan kita tu boleh diukur? Okay. Contoh, katakan tadi ada masalah kewangan. Okay. Cara dia tadi, mungkin dia kata, okay, saya nak buat bajet kewangan, contoh seminggu berapa, sebulan berapa. Okay. Kita tengok benda tu boleh diukur tak? Benda tu boleh diukur kan sebab kita boleh nampak jumlah dia, kita boleh tahu. Okay, jumlah ni meningkat ke, menurun ke, sesuai ke, tidak ke. Kemudian I ialah immediate and involved. Okay, adakah tindakan tu kita boleh lakukan dengan segera mungkin? Dengan secepat yang mungkin. Alright? Contoh tadi nak merancang kewangan, buat plan tindakan, buat plan perbelanjaan tu. Adakah selepas sesi kaunseling awak boleh buat? Kalau dia kata boleh, okey, itu maksudnya plan ataupun alternatif itu sangat bagus. Alright, tapi kalau dia kata mungkin bulan depan kot saya akan buat benda ni, tu something wrong tu, kena perbaiki. Kena cari alternatif yang boleh bantu klien secepat yang mungkin. Dan C ialah control. Adakah klien boleh buat benda tu? Adakah klien mampu untuk laksanakan dengan diri dia sendiri? Maksudnya bukan bergantung kepada orang lain. Bukan yang bergantung dengan kaunselor ke, dengan kawan ke, dengan keluarga ke. Maksudnya dengan diri dia sendiri. Adakah dia boleh buat plan, contoh tadi, plan perbelanjaan tu adakah dia boleh buat sendiri atau dia perlu ke orang lain untuk rancang. Okey, seminggu ni kau berapa ringgit dia ni. Adakah dia boleh buat ataupun tidak. Okey, jadi dalam kita merancang plan tu tadi, pastikan SAIMC ni diambil kira. Okay, kita tengok adakah simple, attainable, measurable, immediate, control. Adakah ia memenuhi semua kriteria ini? Anda kata alternatif tersebut memenuhi kesemua ini, maka menunjukkan alternatif itu possible akan bantu klien untuk capai matlamat dia dalam sesi kaunseling. Okey, faham tak? Boleh faham tak berkaitan dengan WDEP dalam teori reality tadi? Faham tak anak-anak murid sekalian? Faham, madam. Okey, bagus. Okey, sebab apa saya pilih REP? Sebenarnya dalam teori kaunseling, kita ada banyak teori. Kita ada berbelas-belas teori kaunseling.
Tapi untuk kaunselor, contoh macam saya, kita tak wajib lah untuk kuasai semua sekali. Kita boleh pilih 2 ataupun 3 teori yang rasa kita boleh aplikasikan dalam sesi kaunseling. Okey, jadi dalam teori REBT dengan reality ni saya pilih untuk kelas kita pada petang ni sebabnya dia jelas, dia ada step. Contoh macam REBT tadi tu ada ABCDF, kalau reality ada WDEP. So mudah untuk kita faham dan juga kita laksanakan sesi kaunseling tersebut. Okey, kalau macam teori-teori lain dia tak ada teori ataupun teknik proses yang tersusun, yang sistematik, dia secara umum je. Jadi kalau siapa yang bukan background counselling macam susah sikit nak faham. Tapi untuk REBT reality dia dah ada proses dan juga prosedur tertentu, jadi akan lebih mudah untuk awak semua faham. Jadi nanti siapa ni, Putri, Syafiqah, Arif dengan Razi boleh share slide tadi dan juga video tadi dalam grup. Dan untuk yang minggu lepas tadi yang belum hantar, Wanur Farisha dengan Siti Noran Ashikin, nanti boleh share slide dekat dalam grup. Okay madam, sorry. Okey, jadi inilah teori kaunseling. Untuk minggu hadapan nanti akan dibentangkan oleh Jana Eliana berkaitan teori Holland dan juga Syikin dengan Fatihah Nafisa berkaitan teori super. Okey, kedua-dua teori ini merupakan teori kerjaya. Beza teori kaunseling dan teori kerjaya. Teori kaunseling kita nak bantu klien dari segi emosi, dari segi tingkah laku dia, dari segi pemikiran dia. Tapi teori kerjaya ni lebih kepada hala tuju kerjaya, perkembangan kerjaya. Okey, jadi kita akan cuba untuk bincangkan tentang kedua-dua aspek, teori kaunseling dan juga teori kerjaya. Teori kerjaya pun ada bermacam-macam teori. Tapi saya pilih teori Holland dan teori super sebab dua-dua teori paling popular lah kalau dalam teori kerjaya. Ingat pula saya cakap. Okay, ada soalan? Tak ada, madam. Okey, tak ada. Okey. So saya dah explain, kawan-kawan tadi dah explain. Kita kembali kepada rancangan sesi soal jawab. Okey, jadi bersedia semua? Sedia. InsyaAllah. Okey, jadi saya akan bertanya kepada yang bukan bentang lah kan. Okey, pertama sekali soalan berkaitan dengan soalan REBT. Okey, pertama sekali yang saya terpilih. Pertama ialah Hakim Henry ada? Hakim ada Hakim? Hakim Henry. Ada on the way. Ambul, dari mana ke mana? Ya, saya madam. Hakim mana? Apa dia? Hakim kat mana? Tandas. Okey Hakim, soalan berkaitan REBT. Okey. REBT apa nama penuh dia? Nama penuh? REBT nama penuh dia apa? REBT tu akronim dia, jadi nama penuh dia. Jadi apa REBT punya nama penuh? Sekejap madam. Madam. Ya. Terapi rasional emotif tingkah laku. Tu bahasa Melayu dia, okay, bahasa Inggeris dia? Apa dia madam? Itu bahasa Melayu dia, bahasa Inggeris dia? Okay. Dapat tak Hakim? Saya tak tahu madam. Okey, siapa yang tahu nama bahasa Inggeris dia? Rational emotive behavior therapy. Okey, bagus. Okay, terima kasih Hakim, terima kasih Razi. Okey, seterusnya Nelly Nazura.
Nelly Nazura ada? Saya, madam. Okey, Nelly Nazura. REBT, okey tadi ada model dia. Apa model dia? RR REBT model dia apa? Yang A, kemudian apa? Ingat tak semua ni? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Apa yang catat? A, B, C, D, E. Okey, Rashid Daniel. Okey, A, B, C, D, E tu apa? A tu apa? Tingkah laku yang dialami seseorang. Kan, peristiwa yang mencetuskan. A, activating event. Okey, boleh tak Rashid Daniel? Boleh. Okey, B. Belief. Okey, C. C, lupa. Kongsi. C, Kongsi. tak. Okey, siapa boleh sambung? C apa C? Hasil penilaian B dan A. Apa Adam? Apa tadi? Yang C kan? Konsep C. A, B, C, D, E kan tadi? Ya betul. C apa? Hasil daripada penilaian B dengan A. Tak, saya nak nama dia. Nama dia tu apa? C tu apa nama dia? Sekejap. Okey, siapa dapat? Emotional behavior. Okey, bagus. Emotional behavior consequences. Okay, Alia Nabila. Okay, terima kasih. Okey, kita pergi pada D. D apa D? D, siapa ingat D apa? Disputation Disrupting. Disrupting apa Adeline? Alamak, tak ingat yang tu. Disrupting intervention. Okay, A, B, C, D, E. E apa E? Effect. Okay, bagus. Warna Farisha. E, effect. Dan last sekali F. F apa? New feeling. Okay, bagus. F, new feeling. Okay. Okay, share lagi sekali. Okay, ingat ni. Inilah proses dalam REBT. A, activating event. B, belief. C, emotional behavior consequences. D, disrupting intervention. E, effect. F, new feeling. Okay, so ingat ni modal dalam REBT. Okay, terusnya saya akan panggil. Sekejap Mana dapat nama? Okay, Hazira ada Hazira. Hazira tak boleh buka mic kan? Madam, dia kata mic dia rosak. Okey, tak apa. Okey, seterusnya Aida Syafida ada? Aida Syafida. Ya, saya. Okey, Aida Syafida. A, activating event. Okey, bagi satu peristiwa. Apa dia, madam? Sekarang, okey, kat A ni activating event. Okey, bagi satu peristiwa yang boleh mencetuskan kepercayaan tak rasional tu. Nanti saya nak minta kawan-kawan lain sambung sampai jadi F. Okey, first kali A, activating event. Apa bagi satu peristiwa. Aida. Okay, siapa nak bagi? Kehilangan orang tersayang. Okey, bagus Nurin Nadira. Okey, A ialah dia bagi contoh activating event kehilangan orang tersayang. Okey, itu merupakan peristiwa yang mencetuskan kepercayaan tak rasional tu. Okey, kita bergerak kepada B, belief. Okey, belief Akmal Lufi.
Okey, apa kepercayaan tradisional yang timbul kat sini? Aku malu Apa dia. dia madam? Boleh ulang? Okey, activating event tadi Nurin kata peristiwa dia kehilangan orang tersayang. Okey, jadi akan berlaku pula belief, kepercayaan tak rasional. Okay, apa contoh kepercayaan tak rasional tu? Untuk belief Ya, untuk belief ni. menerima. Menerima kepercayaan tak rasional. Untuk kepercayaan tak rasional sepatutnya dia jadi negatif. Okey, so apa contoh dia? Kita putus asa. Okey, putus asa. Jadi kehilangan orang tersayang, dia rasa putus asa. Okey, apa jadi kepada emotional behavior consequence? Okey, siapa boleh bagi? Dia rasa stres. Rasa stres. Okey, bagus. Kemudian, okey, dia disebabkan oleh kesan daripada kehilangan orang tersayang, jadi rasa putus asa sehingga kan tingkah laku dan emosi dia jadi stres. Okey, kat sinilah kaunselor akan bantu belief dia akan melakukan disruptive intervention, iaitu perdebatan, perbincangan, kita nak apa ni provoke ataupun nak bagi dia persoalan-persoalan sehingga jadilah pemikiran yang lebih rasional. Okey, bila dah jadi pemikiran rasional, effect, apa kesan dia? Apa yang akan jadi kepada dia bila pemikiran dia dah rasional? Akan timbul satu pemikiran baru. Okey, tadi pemikiran dia tentang kehilangan orang tersayang tu dia putus asa kan? Bila dah effect, yang baru dia jadi apa? Jadi apa kepercayaan dia? Daripada putus asa kepada Reda. okey, dia akan jadi lebih reda kan, dia akan terima, dia akan rasa lebih tenang. Kemudian F, new feeling, apa yang perasaan ataupun apa perasaan baru yang dia akan ada? Tadi putus asa, sedih, kecewa, new feeling? New Rasa feeling? tenang. Dia akan rasa lebih tenang. Okey, itulah bagaimana pergerakan A, B, C, D, E, F ni dalam teori REBT untuk bantu klien dalam sesi counselling. Okey, so dah faham dah semua, bagus. Kita bergerak kepada teori reality. Okey, teori reality kita ada WDEP. Okey, untuk ni. Okey, WDEP. Okey, pertama sekali Eliana. Eliana ada? Saya madam. Okey, Eliana, W pasal apa? Once. Once. Apa yang awak faham tentang once? Maksudnya keperluan klien tu terhadap sesi kaunseling tersebut. Okey, keperluan, apa yang dia nak, apa yang dia capai. Okey, pandai. Kita teruskan kepada Firdaus. Firdaus ada? Firdaus? Ya, madam. Okey, Firdaus, D apa D? W tadi once, D? Tak ingat lah, madam. Doing rasa. Doing kan? Doing. Okey, doing tu pasal apa? Apa yang dia buat untuk hilangkan apa tadi? Hilangkan masalah, madam. Okey, bagus. Okey, seterusnya W, D, E. E. Okey, E, intan mawadah ada? Wadah ada wadah? Okey, siapa boleh bagi E? E tu apa? W wants, D doing, E apa E? Evaluation. Okey, pandai semasa ni. Evaluation. Evaluation pasal apa? Kita nak evaluate apa? Siapa boleh jawab? Evaluate apa? Kita nak evaluate apa? What? Nak evaluate? Siapa ingat? Siapa ingat? Apa yang kita buat tu dapat ke macam dapat tak apa yang kita nak.
Okey, bagus. Okey, so kita menilai apakah tindakan-tindakan yang kita dah buat sebelum ni dapat capai tak wants kita, dapat capai tak matlamat kita. Kita bergerak kepada akhir lah P. P apa P? Siapa ingat P apa? Dah lah ni, P apa P? Planning. Okey, P planning. Okay, kita buat pelan tindakan. Okay, so saya share lagi sekali. Okay, so saya harap semua boleh ingat WDP ni apa? Okay, W the wants, iaitu apa yang kita nak capai dalam sesi counselling. D ialah doing and direction. Okay, apa yang kita dah buat dalam mencapai kita punya matlamat. Dan E evaluation. Kita menilai doing kita. Adakah membantu ataupun tidak dalam mencapai kita punya matlamat. Dan akhir sekali ialah P iaitu planning. Alright, itu saja. Okey, ada soalan sebelum kita tamatkan kelas kita pada petang ini? Ada madam. Okey, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada pembentang hari ini. Kedua-dua kumpulan bagus dalam menyampaikan perkongsian berkaitan dengan teori kaunseling iaitu teori REBT dan juga teori reality. Okay, saya ingatkan lagi sekali tentang aktiviti hari Jumaat, di mana Jumaat pagi kita ada aktiviti riadah pukul 7.30 pagi. 15 orang yang ada kat kampus kali ini boleh berkumpul di court bola tampar dan akan diambil kedatangan oleh Muhammad Adam sebagai wakil kelas. Dan pada Jumaat malam pula pada 8.30 malam kita ada sesi ceramah berkaitan patriotism di mana kelas kita akan bergabung dengan Telefon Yesu. Kita akan dengar macam semasa selepas dan kemudian anda semua dikendaki membuat video refleksi. Alright, jadi itu sahaja untuk pada hari ini. Kita akan jumpa pada minggu depan dan kita akan sambung kepada pembentangan teori kerjaya iaitu teori Holland dan teori super. Teori Holland dan teori super. Teori Holland akan disampaikan oleh Nurul Jannah dan juga Eliana. Dan juga teori super akan disampaikan oleh Nurul Ashikin dan juga Nur Fatihah Nafisah. Okay, baik, itu sahaja pada petang ini. InsyaAllah jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye. Terima kasih madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam.